Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Hari ini hari Isnin. Hari ini baru hari Isnin. 4 hari bulan 7. Bila saya cakap hari Isnin semalam Sesilap aku, tak ingat hari. Okay, hari ini hari yang ketiga saya datang sambung untuk hacking di projek New Wiring Banglo 1700 kaki di Kuala Keras. Okay, saya datang sambung untuk yang semalam je lah. Yang lain ada yang settle, ada yang tak settle. Lepas tu ada paip yang kena sambung. Lepas tu hari ni saya akan buat pembumian. Pembumian saya akan buat awal, akan lay kabel untuk bumi saja. Lepas tu stop, masuk plaster. Ada rezeki insya-Allah saya masuk pula untuk lay kabel. Okey, untuk apa ni? Untuk yang lain tak ada masalah dah tuan-tuan. Cuma untuk bumi. Ada yang komen dalam saya punya YouTube semalam, dia kata cara lama. Saya tak tahulah wiring ni cara lama ke cara baru ni saya buat. Cuma kalau cara baru ni saya nak tahulah macam mana cara dia baru. Adakah lay kabel atas lantai ataupun dalam bumbung tak pakai paip. Kalau itu cara baru. Yang lain saya tak tahu. Teknik cara baru ni saya tak tahu tuan-tuan. Saya minta maaf. Ada yang komen kepada saya semalam, dia kata masih cara lama. Saya pun tak tahu cara baru ni macam mana. Kalau tuan-tuan ada cara baru, cerita je lah, kongsi. Dapat pahala. Tak rugi pun. Jadi cara baru saya pun tak tahu. Sebab mana-mana orang lama ke, orang baru ke, yang saya ambil orang lama, dia buat macam ni juga. Macam ni juga dia tanam. Dia hack, dia belah, masuk paip. Inilah. Kalau cara baru ni macam mana tuan-tuan? Itu saya nak tahu cara baru dia tu macam mana. Adakah cara baru dia ni kabel duduk kat luar? Hack kabel kat luar? Saya tak tahu. Jadi hari ni saya akan buat edding. Okey, untuk edding, mana-mana projek saya akan buat bawah 10 ohm. Bawah 10 ohm ni ada yang tanya saya berapa batang root. Dia bukan kira pada batang root tuan-tuan. Kena ingat, untuk edding dia tidak kira pada batang root. Dia kena buat pengiraan menggunakan digital earth tester. Dia ada alat dia untuk kita test. Kalau 12 batang root, 12 batang root lah. Kalau 1 batang root, 1 batang root lah. Yang penting kita tanam root tu piau punya. Tak ada nak campur apa-apa, nak letak garam ke apa benda, nak baling dalam apa ni, dalam longkang ke, dalam telaga ke, tak. Kita kena tanam dia betul. Tanam dia betul sampai root cecah air. Pada dasar bumi cecah air, kita ambil apa ni, tester ataupun earth tester, kita test. Dia mesti kena dapat bawah bacaan 10 ohm dengan kita set pada 20. Itu cara dia sebenar. Macam mana untuk ambil pengiraan dia 3 kali. Saya ambil sekali je. Kalau ikut buku ST 3 kali. Jadi tuan-tuan ambil 3 kali pun boleh. Sekali pun boleh. Saya sekali je. Saya tak pernah. Saya dekat projek Demik je saya buat 3 kali. Bila saya buat dekat projek Demik tu untuk banglo 2 biji, saya tengok dia punya resisten lebih rendah. Maka saya pakai yang satu je lah. Itu je lah tuan-tuan. Untuk edding ni, ada juga owner yang tanya saya, bagus Alhamdulillah. Dia kata perlu ke pakai untuk 10mm kabel untuk edding. Sebabnya dia tengok ramai orang pakai 2.5 ni, 2.5 ni. Ini 2.5 saiz. Ramai orang pakai 2.5. Okey, sedikit daripada saya tuan-tuan, sedikit ilmu daripada saya. Kalau seandainya saya salah, anda perbetulkanlah. Sebab kita manusia ni sambil apa ni? Sambil mencukup antara satu sama lain. Dia takkan apa ni? Dia takkan cukup dengan seorang diri ni. Jadi saya nak bagi tahu untuk edding ni betul ke nak pakai kabel 10mm? Ni kabel 10 mana dia? Okey, ni kabel 10. Ini kabel 10mm. 10mm minima. ST tetapkan 10mm minima. Okay, ni kabel 10 mega kabel. Tak nampak lah. Siring lah. Yang penting siring ni mega kabel ni. Okay, tak nampak lah. Okay. Cuba tuan-tuan fikir, anda di luar fikir, pengguna fikir, customer fikir. Kita ada pakai DB box. Okay, sini DB box. Ataupun distribution board. Ataupun tempat tepeti agihan.
atau orang kampung panggil fuse. Banyak ikut, tak kisahlah, janji anda faham apa yang saya nak sampaikan. Kesemua pembumian dalam rumah ni, lampu, kipas, peti ais, rice cooker, oven, apa lagi, aircon, water heater, spotlight, tak kisahlah lampu dalam tanah, lampu dalam bumbung, keluar bumbung. Kalau dia melibatkan pembumian, kita lay kabel 3, red, kita lay kabel live, neutral, earth. Okay, ni kabel yang kita lay. Live, neutral, bumi. Soket pelak pun akan ada 3 kabel, lampu pun akan ada 3 kabel. Okey, bumi dia akan sampai ke mana? Bumi dia akan sampai semua ke DB. Saya tak tengok lagi mana-mana pendawaian untuk kabel bumi, lampu ke soket pelak dia turun ke tanah. Semua sekali penuh ke tanah. Satu bundle turun ke tanah. Tak ada lagi, saya tak jumpa lagi. Tapi yang mana akan turun ke tanah? Ini. Dipanggil main kabel untuk earthing ataupun pembumian. Bila main kabel turun ke bumi, ini yang dipanggilkan pembumian. Nak dibumikan semua peralatan yang sepatutnya dibumikan. Agak-agak tuan-tuan, agak-agak kakak-kakak yang tanya saya ni, kena pakai kabel saya berapa? Main ni, dia yang nak bawa daripada rumah. Daripada dalam rumah, dia yang nak support semua sekali, nak bawa pergi ke tanah. Agak-agak kabel berapa? Takkan 2.5? Takkan nak pakai kabel saiz 2.5? Munasabah tak? Tak munasabah kita fikir. Sebab dia yang akan backup semua sekali. Contoh, seandainya ada arus bocor ke tanah. Contoh, kita ambil lampu. Bocor. Kita ambil seluruh rumah lah, senang. Satu rumah ni bocor, leakage. Bila satu rumah ni leakage, dia akan ada bacaan. Untuk bacaan bocor ni, dia tak akan jadi 1 volt. Dia akan pergi 100 lebih. Dia akan pergi 90. Dia tinggi. Bila tinggi, dia nak bawa untuk pergi ke tanah takkan 2.5. Ni. Mestilah dia kena besar. Betul tak? Kita kita nak bawa keluarga, takkan nak pakai kancil. Kalau anak seorang, suami isteri hanya 3 beranak, bolehlah pakai kancil. Tapi kalau 4 beranak, 5 beranak, mesti kita nak pakai yang besar. Boleh kalau kita pakai kereta kecil pun. Tapi kereta tu akan jadi beban. Bila kereta akan jadi beban, walaupun kereta boleh bergerak ataupun melompat kereta tu, tapi sampai satu tahap dia akan cepat rosak. Sepatutnya dia rosak untuk 10 ke 20 tahun, 1 tahun dah rosak lah. Itu perumpamaan. Saya tak pandai sangat tuan-tuan nak perumpamaan. Cuma saya nak bagi tahu kesemua pembumian dalam rumah ni yang melibatkan bumi, kabel bumi, dia akan sampai ke DB. 1. Dan bumi yang kita nak bumikan dia tu, satu kabel ni dia akan pergi ke tanah. Satu kabel ni dia orang panggil apa ni? Panggil apa dia? Dia panggil wakil. Wakil. Dia wakil daripada semua pembumian dalam rumah ni. Tak kisahlah macam kerangka ni, tunjuk ni. Kerangka besi. Contoh kerangka besi ni kita kena bumi. Kalau ikut law betul kena bumi sebab dia besi, metal. Jadi kesemua ni dia wakil kepada satu kabel ni. Satu kabel minima 10 mm. Kalau ikut daripada Suruhanjaya Tenaga, dia mengikut saiz separuh daripada saiz kabel servis. Kalau kabel servis tu 30, dia separuh. Contohlah. Kalau kabel servis tu 16, maksudnya dia 10 lah. Dia ni wakil. Takkanlah wakil nak pakai ni. Logik tak? Sebab tu saya bagi tu kena faham betul-betul. Earthing bukan satu benda yang kita boleh buat main-main. Bukan sekadar nak cukup syarat. Tak boleh. Earthing tak boleh untuk main cukup syarat. Sebab dia wakil pembumian untuk satu rumah. Dia akan bawa ke tanah. Bila dia bawa ke tanah, dia mestilah kena besar. Bapak dengan mak. Takkan besar mak. Mesti besar bapak kuasa dia. Jadi inilah cara dia. Saya nak suruh faham. Saya bukan cikgu. Saya tak pandai nak bagi bahasa yang untuk orang faham. Tapi saya harap insya-Allah dengan apa yang saya sampaikan ni, dengan izin Allah, tuan-tuan dapat faham. Kalau yang tak faham tu, banyakkanlah makan kismis ataupun kurma. Cari kurma ajwa. Itu je dah. Itu tuan-tuan. Saya harap akak yang tanya saya semalam tu, faham. Kena faham. Dia wakil. Kalau ada electrician yang cakap, kabel bumi ni 2.5 dah cukup, bukan apa pun.
Maksudnya electrician tu tak pandai lagi. Senang je saya bagi tahu dia tak pandai, dia tak belajar. Kalau dia belajar ikut spek yang betul, dia kena pakai ni 10 mm. Okey, kita letak ke tepi lah spek ni. ST apa semua kita letak ke tepi. ST spek semua kita letak ke tepi. Nak bumikan semua sekali, agak-agak anda logik tak? Satu kabel 1.5, 2.5, 4mm yang aircon ke apa benda. Agak-agak munasabah tak kita nak lay kabel semua turun ke tanah? Munasabah tak? Tak munasabah. Bila tak munasabah, dia kena ada wakil dia seorang. Jadi wakil kabel untuk pembumian ni 10mm. Sebab tu dia kena pakai minimum 10 ST tetapkan. Kenapa dia kena pakai 10? Sebab kita tak tahu voltage yang bocor tu berapa volt. Kebocoran ni dia tak akan berlaku 1 volt, 0.01, tak. Tapi kalau seandainya dia berlaku, contoh dia berlaku, cuba anda fikir satu rumah ni. Yang ni 2 volt, yang ni 4 volt, yang tu 10 volt. Agak-agak dia boleh tak tampung. Bila kabel kecil nak bawa arus yang besar, lama kelamaan kabel ni akan cepat pecah ataupun panas. Bila dia panas, dia cair. Bila dia cair, dia akan berlaku lintas-lintas. Ataupun nasib tak baik, dia akan terbakar rumah. Jadi itu ya tuan-tuan. Saya berkongsi setiap pembumian pula lah. Setiap saya buat projek untuk earding, saya bagi tahu earding adalah tunjang untuk pendawaian. Kalau industri dia ada dua, satu pembumian, satu lightning arrestor. Dia yang pakai copper tape tu turun. Yang tu memang untuk kilat. Kalau untuk earding, untuk kebocoran arus ke tanah. Lebih kurang macam tu je lah. Saya pun nak bagi bahasa buku, saya lupa tuan-tuan. Tapi insya-Allah apa yang saya buat, segala benda dalam buku, alhamdulillah dengan izin Allah saya ingat. Itu tuan-tuan. Jadi saya harap anda boleh faham lah. Kalau tak faham pun macam saya bagi tahu tadi, anda carilah kismis. Kismis warna hitam yang manis tu, ataupun kurma ajwa. Kurma ajwa grade nombor 1. Maskan yang tu. InsyaAllah. Niat dalam hati, nak mudah faham. Saya pun susah agak faham. Tapi saya banyak mengkaji. Saya buat. Bila saya kaji, saya bukan jenis ambil kabel ni kaji. Saya buat pada rumah saya dulu. Jadi saya nak sambung kerja tuan-tuan. Apa yang tak siap, untuk hacking macam ni lah saya buat. Cara baru ke cara lama ke macam ni je lah tuan-tuan. Saya pun tak tahu cara baru. Jadi anda nilailah untuk customer, untuk pengguna, untuk owner rumah. Nilai apa yang saya buat. Agak-agak anda takkanlah hacking macam ni. Punyalah smart naik. Pakai mesin ni. Mari sini. Okay, ni mesin saya ni. Alat saya. Pakai mesin ni. Saya nak ambil upah hack RM5. Tak pernah sabar tak? Sebab saya kena main hacking ni, kena faham main dengan habuk. Lepas tu untuk percikan dia ni, percik masuk dalam mata lah, apa benda lah. Susah nak bernafas. Saya pakai pula topeng ni. Topeng mana dia? Topeng transformer ni. Ni, transformer punya topeng ni. Nak bernafas pun susah. Jadi anda boleh fikirlah, kita dunia 2022 dah tuan-tuan. 2022 dah. Bukan tahun 1922. 2022. Dunia Allah dah upgrade dunia ni ke arah lebih maju. Dalam masa yang sama, kita kena upgrade akal kita ni ke arah maju juga. Fikir, saya cari rezeki, tuan-tuan cari rezeki nak yang terbaik. Saya pun cari rezeki nak yang terbaik. Jadi kena fikir, harga satu lain ni takkanlah saya nak ambil. Tuan-tuan jangan petikai dengan harga saya dengan kontraktor, dia lain. Kontraktor dia lain tuan-tuan, dia tidak sama. Kalau tuan-tuan nak perkhidmatan saya juga, tuan-tuan beli rumah dengan ni, dengan apa ni, syarikat Pelita 7 Construction, beli rumah insya-Allah. Ada rezeki saya, dia akan panggil masuk. Jadi itulah. Jadi sedikit sebanyak untuk pagi ni dah pukul 10 dah tuan-tuan. Pukul 10 lebih membebel lah. Banyak membebel. Sebabnya semalam saya tak boleh nak membebel. Jadi saya buatlah kesempatan tu Allah bagi, alhamdulillah. Walaupun ilmu saya ni kurang lagi mahir, ilmu saya ni kurang lagi pakar, tapi sedikit sebanyak kalau ada salah, tuan-tuan tegurlah, cara elok. Cara seorang Muslim, cara seorang seorang yang ada adab, yang berhati bersih. Janganlah tuan-tuan condemn dalam saya punya YouTube tu. Bila tuan-tuan condemn saya punya video dalam YouTube, orang lain yang cerdik baca tu, dia dah tahu anda ni memang tak akal kurang cerdik lah. Itulah saya bagi tahu.
Jadi sedikit sebanyak tuan-tuan, kalau seandainya ada salah silap pasal perkongsian pembumian ni, yang lebih pakar, yang lebih arif, yang lebih Allah bagi ilmu, kongsi je lah. Tak ada masalah. Saya dah bagi tahu YouTube ni saya tuju kepada orang yang betul-betul tak ada basic. Jadi kalau ilmu saya tu salah, dia kena cari yang lain. Dia tak boleh nak pegang kepada saya je. Sebab dalam Malaysia ni, seantero Malaysia ni ramai lagi orang pakar. Lebih daripada saya. Saya buat YouTube ni yang pertama nak berkongsi ilmu. Dan yang kedua, saya nak memperkenalkan diri saya ni buat wiring. Takkanlah saya buat YouTube Zahran Engineering, nak buat apa ni? Jual kuih. Tak menasabah pula. Nama Zahran Engineering. Jadi saya orang bisnes tuan-tuan, tuan-tuan faham lah. Jadi saya sambung kerja dulu. Semoga bermanfaat. Dengan tazkirah pendek ni, jangan lupa yang tak faham, kurma ajwa, kismis hitam. Itu je lah. Beres. Okey tuan-tuan, sekarang ni saya akan pasang tanam root. Okey, root saya pakai kabel minima 10mm. 10mm mega kabel. Sini dekat meh bagi fokus. Bagi fokus mana yang mudah nampak lah. Okey, mega kabel. Tengoklah dari sudut mana pun dia ada mega kabel. Mega kabel 10mm, satu core kali 10mm. Ini minima. Seperti mana saya beritahu, minima. Ini untuk 10mm. Lepas tu kita pakai root tie poly 5 kaki. Apa yang lebih tie poly ni? Tie poly ni tuan-tuan, lebih dia salut copper lebih daripada root yang lain. Maksudnya dia banyak tembaga lagi lah. Dia salut penyalut dia ni, penyalut besi root ni lebih tembaga. Itu lebih kurang macam tu lah. Okay, tie poly ni harga dia berapa? RM55 kalau yang saya ingat. Sekarang ni saya tak tahu dah sebab lama dah saya tak beli tie poly. Jadi ni untuk apa ni? Untuk earding, kenapa pakai tie poly? Yang pertama, tie poly ni dia tahan dengan karat. Sebab root ni kita tanam dekat luar. Dia terdedah dengan panas, hujan. Jadi sebolehnya kita nak elak dia ni daripada cepat karat. Bila cepat karat, untuk dia punya apa ni? Dia punya sensitif dia tu kurang. Kecekapan dia tu kurang. Tanam root bukan main batang. Kena ingat. Tanam root dia kena test menggunakan tester. Jadi saya akan tanam. Yang ni ada 10 batang. Okey, seperti mana biasalah tuan-tuan. Cara saya, spek saya 10 batang root ataupun 10 ohm yang mana lebih awal. Seandainya dapat 10 ohm tu lebih awal, walaupun root tu tak sampai lagi 10 batang, saya akan stop dah. Melainkan owner minta nak 0 ohm. Yang tu lain lah pula. Jadi kita akan tanam yang pertama untuk kabel 10mm earding. Saya akan lay daripada atas ni. Okey, lay daripada atas, bawa pergi ke main DB. Okey, ni main DB. Sini akan jadi main DB. Yang daripada sub DB pun sama, akan lay kabel 10mm bawa pergi ke sub DB. Cuma untuk kabel submin, kabel submin daripada meter masuk ke dalam main DB, dia kena pakai 16mm. Sebabnya rumah ni single phase. Yang pertama single phase, kebiasaannya TMB akan bagi 63. Kalau rumah ni besar, adalah pengiraan TMB tu macam mana saya pun tak tahu. Jadi untuk meter sini. Untuk meter akan sini. Di sini akan jadi meter. Asalnya earding saya nak buat tepi ni. Okey, asal. Tapi susah untuk saya nak jalankan pipe. Saya kena hack tiang. Susahlah, atas tu dah tutup. Jadi susah benda tu rumit. Bila benda rumit, saya buat tu rumit, orang lain pun akan rumit lah. Jadi saya alih dia ke belakang ni. Nak kata belakang, tak juga, ke sebelah. Okey, sini. Ni tempat saya dah hack. Naik ke atas. Jadi bumi akan duduk sini. Chamber akan duduk selepas daripada kaki 5 ni. Kaki 5 ni jarak dia 2 kaki. Dia kena kat luar. Chamber sebolehnya kita letak dia kat luar. Tak perlu nak letak dalam rumah. Kalau tak ada space kat luar, letak dalam rumah je lah. Tapi tak pernah orang buat letak dalam rumah chamber ni. Jadi saya akan letak sini.
Sinilah point dia untuk chamber. Jadi kenapa saya letak sini? Yang pertama, cara saya berfikir tuan-tuan cara saya berfikir, yang pertama piping dia straight. Dia straight sampai ke atas, dia akan terus ke DB. Maksudnya kabel tu mudah. Kalau seandainya kabel rosak ke, ataupun terpotong kabel bumi, kita nak tukar balik tu mudah. Itu cara saya berfikir. Kalau saya buat sebelah sana, dengan berpusing-pusing, berlengkuk-lengkuk entah apa-apa tu, dia akan susah. Jadi sini tak perlu dah nak fikir, nak alih balik, nak kena hack dinding. Senang je. Masukkan kabel daripada atas, turun, bawa pergi. Cukup mudah, insya-Allah cukup mudah. Tapi kena apa ni, kena ada ilmu, ada step dia, ada skill lah. Kalau main saya cakap mudah tu, main belasah tak jadi juga. Jadi saya akan tanam ding. InsyaAllah kita akan tengok. Untuk ding ni, saya akan buat video dia full. Supaya orang tak petikai, betul ke saya masuk ni 4 batang, 5 batang, tak. Sebab tu video kalau ding, saya akan buat panjang. Saya tak akan skip. Sebab saya nak suruh orang tengok satu batang yang akan masuk. Yes. Okay, settle. Tajam macam ni je? Cukup lah? Okay, settle lah. Lepas tu boleh tanam. Berapa batang nak kena tajam? Satu je. Yang untuk bawah. Lepas tu kita akan pakai coupling dia. Mana coupling? Dia panggil coupling. Okay ni. Untuk satu set rod, untuk satu set, satu batang, satu benda ni, satu coupling, satu dia punya clamp. Dah cecah 100. Hampir 100. Kalau tuan-tuan tak tahu untuk rod. Sebab tu kalau yang rumah tuan-tuan tu, ada yang electrician buat satu batang, dia cas 130, 140 satu batang tu. Yang tu sebenarnya lebih mahal. Sebab apa? Sebab dia pakai kabel 2.5. Saya pakai 10mm. Yang mana lebih untung? Yang mana lebih untung? Jadi anda fikir-fikirkanlah. Banyak untuk satu ni. Yang ni yang quality. Yang ni dia tak akan pecah. Dia khusus untuk kabel besar. Kalau nak pakai kabel kecil boleh. Tapi macam membazir je. Yang semua yang quality. Satu ni. Untuk satu kotak ni dah 200 lebih. Satu kotak ni 200, 300 ni. Benda yang remeh. Bukan nak cerita pasal kualiti ataupun nak merendahkan orang lain. Tapi anda kena nilai lah. Kita bina rumah, kita nak dapatkan satu rumah berpuluh-puluh tahun, betul, bekerja, simpan duit. Takkanlah kita nak buat satu benda tu yang tak kualiti, yang tak selamat, yang memang menjamin kurang keselamatan. Jadi buat yang terbaik tuan-tuan, insya-Allah. Jika kita niat nak buat yang terbaik untuk anak isteri, untuk kita nak bina rumah yang selamat, kita tak nak kos keluar 2 kali, kita nak buat sekali je benda tu, kita buat yang terbaik. Minta dengan Allah supaya murah rezeki, supaya kita dapat buat yang terbaik, insya-Allah. Tak apa kecil, rumah kecil besar bukan jadi isu. Tapi jika kita buat yang terbaik, insya-Allah kos kita tak akan keluar banyak. Kalau buat rumah besar tapi wiring cacat merbah, struktur rumah tak sampai 5 tahun dah nak runtuh, tak ada guna juga. Terus kita akan tanam root. Okey, ni root yang pertama. Okey, untuk pertama ni saya akan masukkan 6 batang. Lepas tu saya akan test. Seandainya tak dapat lagi, kita akan masukkan cukup 10 lah. Jadi insya-Allah saya doakan semoga dengan 6 batang ni dapat bawah 0 ohm. Deh, stand by root deh. Stand by root. Try pak. Okey, root yang kedua. Okey, ni root yang ketiga.
Okey, baik. Okey, root yang keempat. Yang keempat ada. Okey, ni root yang kelima. Jadi untuk bila untuk dah. Okey, cukup yang ni 5 batang root ni. Saya akan test sebab saya kena stop. Mesin saya dah panas. Saya bagi tahu tadi 6 batang. Jadi tak boleh. Mesin dah panas, saya kena stop dulu. Saya cuba test dulu untuk 5 batang. Dah stop ada. Okey, saya lupa nak bagi tahu sini kawasan bukit. Jadi bila kawasan bukit ni, inilah hasil dia tuan-tuan. Jadi dah masuk 4 batang setengah. Saya cuba masukkan lagi untuk yang 1 batang ni. Tengok. Aduh. Jadi tak boleh. Okay, saya cuba test macam ni lah dulu tuan-tuan. Senang. Kalau dapat bawah 10 ohm, saya potong lah. Tapi memang tak boleh masuk ni. Ni batu. Sebab dia kawasan bukit, saya akan test dulu. Okey, saya nak test bacaan untuk root yang saya tanam. Untuk batang root ni, 4 batang lebih. 4,5 lah senang. Sebab yang kelima tu tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk. Yang pertama dia batu. Sebab sini kawasan bukit, dia batu. Jadi yang ni. Okey, yang ni. Seandainya dapat di bawah 10 ohm, saya akan potong. Potong dia tak ada masalah. Dia bukan masalah pengiraan daripada atas. Dia pengiraan daripada ke bawah. Jadi saya nak test. Untuk yang hijau saya dah lay. Lepas tu dia punya pancang. Tengok sini dia. Okay, dia punya pancang hujung. Merah hujung sana. Dia tak ada masalah dah. Jadi saya nak test. Sebelum ni saya tak pernah buat tuan-tuan. Untuk 4 batang ni saya tak pernah buat. Kebiasaannya minimal untuk dapat bawah paras 10 ohm 5 batang. Itu pun yang dekat Kubang Krian. Ada kalau yang siapa follow saya punya YouTube,
2 biji rumah, dia dapat 8 ohm 1, 9 ohm 1. Jadi yang ni dah tak boleh masuk. Tapi saya harap dengan 4 batang root ni, 4 batang setengah, dapatlah bawah 5 ohm. 5 ohm pula dah. Bawah 10 ohm. Jadi, minta-minta lah boleh. Saya buat satu chamber. Di sini dia. Bagi fokus dia. Okey, pertama kita akan check voltage dalam bumi. Okey, voltage dalam bumi, alhamdulillah selamat. Mana-mana bila kita buat earthing ataupun sistem pembumian, voltage dalam bumi mesti kena check. Bukan main check voltage, bukan main check root dia. Okey. Saya akan set pada 2000. Okey, 2000 kita dapat 0.04 ohm. Set 200 kita dapat 5.1 ohm. Bila saya set 20 ohm, untuk bacaan dia mesti akan dapat bawah 20 ohm dah, senang nak cerita. Sebab kalau lebih daripada 20 ohm ni, bacaan dia kena pergi kepada 200. Kalau anda tengok 200 ni. Jadi kalau untuk saya nak dapat bawah 10 ohm, bacaan bawah 10 ohm, saya kena set 20. Saya akan set pada 20. Kita dapat 5.12 ohm. Alhamdulillah tuan-tuan. 5.12 ohm. Maksudnya 5 ohm. Sini dia. Kawasan bukit dengan keadaan root. Anda pun tengok saya tanam root tadi macam mana. 4 batang nak pergi kepada 5 batang. Bukan main senang. Bukan main senang lah. Bukan main susah nak masukkan satu batang root yang last untuk yang kelima. Jadi hari ini saya dapat 5. 5 ohm. Ini yang kedua rendah saya buat pembumian. Yang pertama di Pasir Mas saya buat 3 ohm dapat. Yang ni yang kedua 5 ohm. Inilah yang kedua saya dapat 5.13 ohm. Dengan okey, yang ni yang kelima. Sini. Ini yang root yang kelima. Okey, root yang kelima ni. Jadi yang ni saya akan potong. Yang ni kita buang dah. Buang, nak jual dekat besi buruk pun boleh. Nak buang pun boleh. Keadaan dah nak hujan. Tuan-tuan tengok keadaan dah nak hujan. Sini kawasan bukit, area bukit tengok. Memang untuk area bukit ni, dia susah untuk dapat reading bawah 10 ohm. Itu pun dah last. Jadi anda tengok macam mana nak dapat bawah parah 10 ohm. Alhamdulillah, seandainya kilat pada kawasan ni 95% akan masuk ke dalam bumi mengikut root yang saya tanam. Bukan dia pergi entah ke mana, dia akan ikut batang root. Ada orang tanya, ke mana kilat tu akan pergi? Dia akan ikut batang root saya lah. Batang root yang saya tanam tu seberapa kaki. Yang ni saya tanam 4 batang root 20 kaki. Satu kaki, satu batang root 5 kaki, jadi 20 batang. Maksudnya dia akan masuk ke dalam tanah, dia ikut root. Okey, lagi 5%. Mana? 5% dia akan masuk ke dalam rumah. Jadi, yang 5% ni macam mana kita nak apa ni? Nak pastikan dia tak merosakkan pendawaian. RCCB 0.01, RCCB 0.1 ataupun RCCB 100 MA main peranan. Lepas tu barulah pendawaian apa semua. Sebab tu earthing saya bagi tahu penting. Penting sangat-sangat. Jadi untuk rumah anda, kalau yang kilat bila hujan, kilat jauh, kilat 10 km dah trip rumah tu, cubalah upgrade earthing balik. Saya akan lay kabel untuk apa ni? Untuk earthing ni. Lepas tu tinggal. Ada lagi yang tak siap. Saya pun hari ni letih. Letih tuan-tuan, 3 hari. Orang lain hack 2 hari je paling lama. Saya 3 hari. Dia nak masuk 4 hari lah. Jadi anda tengoklah nilai lah sendiri. Cara saya buat mana-mana rumah. Saya dibayar apa ni? Dibayar murah ke dibayar mahal. Yang penting kita fikir owner yang nak duduk rumah ni. 5 ohm ni rendah tuan-tuan. Kalau dia dapat 3 ohm, alhamdulillah. Itu nasib baik 4 batang root. Kalau boleh masuk 9 batang root, agak-agak 0 ohm. Mesti 0 ohm. Alhamdulillah. Okay, jadi pun saya nak stop. Sambung kerja lain. Ada nak settle lagi.
Jadi terima kasihlah tuan-tuan. Buatlah macam saya buat ni. Earning bawah 10 ohm. Beres. Okay, tuan-tuan, sekarang ni dah jam 5.30. Okey, untuk pipe semua dah settle. Cuma DB yang saya tak sempat siap. DB. Sebab apa? Sebab hujan, tuan-tuan. Hujan kilat. Lebat sini. Daripada asar tadi pukul 4. Hujan. Saya tak berhenti lagi. Jadi saya tak berani nak buat kerja. Sebab dengan kilat apa semua sekali. Jadi saya terpaksa kena stop. Saya kena stop. Untuk keselamatan saya kena stop. Okey, yang lain settle dah. Alhamdulillah. Untuk pipe semua sekali. Okey, ni untuk DB box. Naik ke atas. Master bedroom. Bilik air. Soket plug. Jadi saya tak boleh lama. Untuk ambil video pun saya tak berani sangat sebab kilat. Jadi itulah tuan-tuan yang mana saya sempat tunjuk. Saya tunjuk yang mana saya tak sempat, insyaAllah besok. Sebab besok saya akan kena masuk balik untuk lampu tiang dengan water heater. Water heater saya lupa nak hack. Sebab point water heater ni saya tak tahu mana point dia. Untuk dalam plan, dia tak ada dalam plan. Saya kena tanya balik. Jadi saya kena datang balik lah. Nak buat macam mana, tak ada masalah. Bukan dalam masa yang sama, betul kita nak untung. Kita buat kerja ni cepat, lagi dapat untung. Tapi kalau cepat kerja entah apa-apa, macam merbah, habis jadi pening point, baik tak perlu. Jadi saya nak buat macam mana dah. Target saya walaupun 2 hari, besok pergi kepada 4 hari, tak ada masalah. Ada kelebihan Allah nak bagi, mungkin ada ilmu, mungkin ada job lain, saya tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya saya buat tu sebelum saya tinggal dan sebelum plaster masuk, saya kena pastikan yang terbaik supaya tak ada yang tertinggal. Nasib baik ni saya ingat untuk point water heater. Switch dah buat. Tapi untuk water heater lupa. Saya pun lupa, tak ingat. Jadi saya ingat hari ni dah boleh settle. Oleh kerana hujan, dengan kilat apa semua sekali, saya kena stop. Jadi tuan-tuan yang dekat luar, kalau tengah lay kabel dalam bumbung, bila hujan, turunlah. Jangan buat lagi. Kalau kerja tu terpaksa setengah hari lah. Itu nasihat saya lah kalau nak dengar. Jadi untuk hari ni, apapun ada hikmah dia, Allah bantu saya. Dengan 4 batang root, saya dapat 5 ohm. Kerja-kerja lain pun Alhamdulillah dah settle. Walaupun 2 orang buat kerja, cuma tiang dengan water heater je, itu je lah. Lepas tu DB. InsyaAllah dengan izin Allah besok boleh settle. Jadi besok hari yang keempat, hari ni hari yang ketiga. Untuk hacking ni sebenarnya tak perlu lama. Tapi cara saya macam ni tuan-tuan. Untuk soket plug. Untuk switch. Saya tak suka nak apa ni. Nak jalankan kabel dalam satu pipe yang sama. Saya tak suka macam tu. Dia akan rumit untuk saya lay kabel atas. Tapi tak ada masalah kalau ada yang electrician buat. Jangan terlampau padat kabel sehingga tak ada ruang untuk kabel bernafas. Itu salah. Sebab ST dah tetapkan 40% mesti ada ruang untuk kabel. Jadi kena tahulah. Saya pun tak boleh nak lama tuan-tuan, kilat sambar menyambar. Saya pun dah nak balik, dah 5 lebih. Ada apa pun, terima kasih yang selalu follow, yang baru follow channel saya hari ini. Dan terima kasih yang selalu tunjuk ajar, yang tegur, nasihat. Terima kasih tuan-tuan. Jadi ilmu saya sedikit banyak, kalau ada salah, tegurkanlah. Perbaiki, sama-sama kita berkongsi ilmu. InsyaAllah kita sama-sama maju. Dari saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.